Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المسلمين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الحليم أن يكون نبيا. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala, peluang yang Allah berikan, jemputan Allah datang ke rumah Allah adalah nikmat yang amat besar. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat, kan, beriman, mendirikan salat, kemudian kita duduk belajar untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, mereka akan mendapat petunjuk dan mereka akan dapat hidayat. Seorang yang mempunyai tubuh badan yang sihat ni, dia memiliki taufik sebenarnya. Taufik adalah kekuatan yang Allah telah berikan. Selagi tubuh badan kita sihat, bermakna kita ada taufik. Tapi seorang yang ada taufik tetapi tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka taufik dia juga dia tak akan memberi manfaat kepadanya. Dia tak akan dapat manfaatkan kekuatan, kesihatan yang dia ada kerana dia tidak memiliki hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang akan dapat hidayah? Wa yahdi ilaihi man yunib. Mereka yang ada kemahuan lah yang Allah akan berikan hidayah. Mereka yang tak ada kemahuan tak akan dapat hidayah. Jadi kita kena sentiasa dahagakan hidayah, minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muslim-muslimat, saya akan bacakan hadis seperti biasa daripada kitab Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di hadis, حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apabila engkau hendak menyebut akan keaiban-keaiban sahabatmu, maka ingatlah akan keaiban-keaiban dirimu sendiri. Ulama kata dua mata, satu mata pandanglah kebaikan orang, satu mata yang lain pandanglah keburukan diri sendiri. Karena itulah Umar radhiyallahu an sentiasa berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisabkan, bermakna sebelum Allah menghisab kamu. Jadi hisablah diri sendiri. Banyak keaiban dalam diri kita, kekurangan dalam diri kita, kan. Jadi sebelum kita nak cerita tentang aib orang lain, baik kita lihat aib diri kita sendiri. Hadis seterusnya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla wa la talmizu anfusakum qala
la yat'anu ba'dukum ala ba'din. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan firman Allah yang bermaksud dan jangan kalian mencela diri kalian sendiri, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, jangan mencerca sebahagian kalian ke atas sebahagian yang lain. Dia pandang aib sendiri ini boleh kan, kita lihat aib kita, tetapi menceritakan aib sendiri kepada orang lain pun Allah tak benarkan. Seorang yang melakukan dosa pada malam hari, kemudian keesokan hari dia pergi cerita kepada orang lain, bukan dengan bangga sekalipun, tapi dia kata aku telah buat dosa itu pun Allah dan Rasulnya tidak suka. Oleh kerana itulah bila mana berita-berita seperti penzinaan datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan palingkan muka. Seperti mana saya ceritakan sebelum ini, kisah-kisah bila mana sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penzinaan, apa yang berlaku, Nabi akan palingkan wajah, tak nak dengar, tak nak tahu pun. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, mereka praktiskan perkara yang sama. Bila berita datang kepada mereka tentang apa keburukan, mereka tak nak dengar, tak nak tahu pun, walaupun orang tu mengaku sendiri mereka tak nak dengar. Kerana perkara itu tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah memburukkan, mencerita keburukan orang lain memang dosa besar lah. Mencerita dosa ataupun keburukan, kesilapan orang lain adalah dosa besar yang tak boleh sesekali kita lakukan. Kita sebarkan kan keburukan orang, sampai je viral. Apa, khunsa buat umrah. Orang tanya saya banyak, orang tanya soalan, ada hantar personal message, ada tanya dekat Facebook, apa hukum seorang khunsa ataupun pondan dalam bahasa kita, dia buat umrah sah ataupun tidak. Saya tanya balik kepada dia, umrah tu ibadat ke, hukukul ibad ke, hukukullah? Itu hukukullah kan, hak Allah. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tidak mahu ambil tahu tentang masyarakat kita, kelakuan mereka, perbuatan mereka, tapi saya tak nak cari dosa untuk saya. Itu yang lebih penting kan. Qu anfusakum, diri kamu sendiri selamatkan daripada api neraka. Kedua saya sebut, tahulah objektif sebab apa seseorang itu melakukan perkara-perkara kontroversi. Kerana itu jalan marketing dia. Itu cara marketing dia. Dia buat suatu perkara kontroversi untuk dia jadi terkenal. Ada satu kisah, di satu tempat tu berlaku pembunuhan bersiri. Jadi tak tahu siapa pembunuh. Dah mula kecoh, politician dah masuk campur. Jadi mereka kata selesaikan cepat-cepat. Jadi polis pun kata tak boleh nak buat apa, tangkaplah siapa pun. Tangkap kata dialah. So dia mengaku pukul, dia kata mengakulah engkau lah yang bunuh ni. Dia pun terpaksa lah. Polis kata case resolve, sebab dah dapat dah pembunuh tu. Hari yang dapat tu ada seorang lagi datang. Bila dah buat announcement kata pembunuh dah dijumpai, satu orang datang. Polis tanya apa cerita, aku nak report apa pula? Dia kata bukan nak report, dia kata akulah pembunuh tu. Dia kata kau pembunuh, kalau kau pembunuh kenapa kau datang surrender ni, serah diri? Dia kata penat-penat aku bunuh untuk jadi famous. Dia kata kau pergi tangkap orang lain. Sebab tu aku terpaksa akhirnya datang surrender, sebab aku buat ni semua untuk nama aku. Sama ada dia gila ke, dia psycho ke, whatever, tapi dia kata dia buat ni untuk dia jadi famous. Dia kata dia kata tuan tangkap orang lain, jadi saya terpaksa lah datang serah diri nak bagi tahu sebenarnya saya yang bunuh tu. Ini perkara yang sama lah muslim-muslimat. Itu memang marketing. Kadang-kala kita kerana tidak muhasabah muslim-muslimat, kita terjebak, kita melakukan perkara-perkara yang bodoh sehingga kita sendiri pun tak sedar. Sebab tu saya selalu sebut muhasabah ni sangat penting.
Hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah diri ni sangat penting. Nak tahu saya ni buat perkara bodoh ke tidak. Kita like, kita share, kita kutuk. Like tu masuk apa? Like tu masuk apa? Suka. Kita suka, kita share, lepas tu kita kutuk. Apa ni? Apa yang kita nak buktikan sebenarnya? Kemudian kita keluarkan fatwa. Kerana kata tercemar pekerjaan itu kan, tercemar umat Islam. Apa yang tercemar sebenarnya? Bukan tercemar, kita yang mencemarkan. Bila mana sesuatu perkara dosa dilakukan oleh seseorang, jangan sebarkan, maka tak akan tercemarlah. Kita yang mulakan, kita mula cemarkan, kemudian kita kata telah tercemar. Kalaulah seseorang itu dia kongsikan gambar yang tidak sepatutnya, bagaimana gambar itu akan tersebar? Dengan perkongsian orang lain kongsikan, orang lain viralkan. Atas nama ibrat lah, atas nama islah lah, atas nama itulah, atas nama nak malukan lah, atas nama itu. Semua ni dosa. Semua ni dosa. Adakah kebijaksanaan dengan satu dosa kita lakukan dosa-dosa yang lain? Saya selalu ulangi perkara yang sama kerana umat masih melakukan perkara ini dan bangga dengan perkara itu. Sebenarnya seorang itu dia buat perkara kontroversi daripada awal lagi kerana dia tahu dengan being ordinary dia tak boleh jadi famous. There is nothing special. So nak buat extraordinary ini untuk jadi famous susah. Jalan shortcut dia apa? Buat benda salah, buat benda kontroversi. So itulah shortcut dia. Dengan kontroversi itu dia akan naik nama sekejap saja. Dan dengan naik nama, bila dalam dunia ni orang baik pun ada, orang buruk pun ada. Orang baik pula tolong kongsikan, tolong viralkan supaya orang yang buruk dapat berita itu. Dan inilah yang mereka mahukan. Kita buat orang-orang yang baik ni buat free advertisement untuk orang-orang yang tidak baik. Maka orang-orang yang tidak baik akan like advertisement tersebut. Mereka nak perkara itu. Kita yang buat, kita tolong buat marketing untuk orang yang nak buat dosa ni, supaya dosa itu tersebar kepada orang-orang yang suka buat dosa, dan mereka pun seronok dengan perkara yang berlaku itu. Siapa yang sebarkan? Orang-orang baik. Atas nama apa? Atas nama islah lah, atas nama itulah, tercemar apa. Apa yang tercemar? Kita yang cemarkan. Jadi tak perlu nak sebarkan sesuatu keburukan dalam apa, at any cost. Tak perlu. Biarkan saja. Biarkan. Ini bukan tanggungjawab kita, bahkan dosa yang kita akan pikul pada hari kiamat kelak dengan menyebarkan. Penuh ayat Quran ya Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang yang menyebarkan keburukan. Allah tak suka. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah kata kami tak suka langsung. Dah hadis berapa banyak. Siapa yang buka aib, maksudnya buka keburukan orang lain, buka dosa dia, Allah kata kami akan malukan orang itu di dunia dan di mahsyar nanti. Di perkara ni semua kita kena berhati-hati. Syariat ini bukannya perkara yang kita boleh buat sesuka hati. Sebab itulah kita penting kita belajar hadis-hadis berkenaan dengan adab kan, dalam perkara sesuatu apakah yang perlu kita lakukan dalam satu situasi itu. Tak perlu nak kata wah ini tercemar, itulah inilah kan, kata wah apa macam-macam lah. Saya baca saya tersenyum saja. Bukan kata tersenyum atas dosa tu, atas kata-kata orang yang kononnya nak sebarkan kebaikan tu. Tercemar image lah, tercemar itulah. Sebenarnya kita yang cemar kan. Buat apa kita nak sebarkan benda tu? Kita diam saja, habis cerita. Kalau jumpa dia, bagi tahu lain kali jangan buat. Itu saja. Jadi muslimin rahmati Allah, kita baca hadis terusnya. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن ضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قال قدم علينا رسول الله
وليس منا رجل إلا له اسمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون يا رسول الله إنه يغضب من. Daripada Abu Jabirah Ibnu Ad-Dahak, beliau telah berkata, ayat berikut telah turun kepada kami pada Bani Salamah, dan janganlah kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami dan tidak ada seorang pun di antara kami melainkan dia mempunyai dua nama, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil, wahai si fulan, lalu berkata mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia marah dengan panggilan seperti itu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu berkenaan dengan panggilan yang tidak disukai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti daripada panggilan tersebut. Bila kita tahu seorang tidak suka dengan sesuatu panggilan, jangan kita panggil dengan panggilan tersebut. Hadis seterusnya, حدثنا الفضل بن المقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما ابن عباس أو ابن عمر فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهما لها يا زانية فقال مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة قال أفرأيت إن كان كذلك قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. Ibn Hakam berkata, aku telah mendengar Ikrimah berkata, aku tidak tahu yang mana satu antara mereka berdua yang telah memberi kepada sahabatnya makanan, sama ada Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar, dalam situasi itulah pada masa itu. Maka ketika itu seorang jariah hamba perempuan sedang bekerja di hadapan mereka. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka telah berkata kepadanya, wahai penzina. Lantas salah seorang yang lain telah berkata, bersikaplah lemah lembut. Jika dia tidak melaksanakan hukum had kepada engkau di dunia, dia akan melaksanakan hukum had kepada engkau di akhirat. Yakni kerana qazaf, tuduhan itu. Dia yang menggelar penzina tadi berkata, apakah engkau berpendapat kalau memang akan terjadi sedemikian? Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang bercakap keji dan berperangai keji. Ibn Abbas lah yang telah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang bercakap keji dan berperangai keji. Walaupun kita tahu, sekalipun kata seorang itu dia melakukan zina, tak boleh panggil. Walaupun kita tahu seorang itu pelacur, tak boleh panggil. Dulu saya jadi imam tarawih di sebuah masjid di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ni pun kawasan-kawasan gelap banyak. Di masjid itu terletak di kawasan yang penuh dengan maksiat juga. Di bulan Ramadan, selepas tarawih, sedang saya duduk makan, ada beberapa khunsa pondan datang masuk. Kata, mana Tok Imam? Orang pun pelik, apa pondan cari Tok Imam ni? Ya imam pula saya kan, orang muda lagi lah, pelik. Ibu datang terus masuk dalam. Dia tak adalah pakai pakaian perempuan, tapi pakai jeans macam tu. Dia datang jumpa, kata, Ustaz, saya nak bayar fitrah. Dia kata, nak bayar fitrah rupanya. Dia pun bayar fitrah juga kan. Jadi apa sekalipun kita tak berhak untuk menyindir, menuduh kan, tak boleh. Walaupun kita tahu kata mereka melakukan dosa kan, tetapi dengan satu taubat mereka mungkin Allah terima. Ada seorang penzina di zaman ni, kisah Israiliyat, di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nama dia Kafil. Dia ni memang kaki perempuan, memang buat zina berterusan. Sebenarnya dalam Islam, anak haram ni bukannya anak yang lahir daripada zina tu. Anak haram ni adalah seorang yang banyak melakukan zina. Orang yang banyak buat zina ni dipanggil anak haram. Waladuz zina ni adalah yang Nabi kata tak masuk syurga, ni adalah orang yang banyak melakukan zina, bukan anak yang lahir daripada perbuatan tersebut. Ini pun kita salah faham. Banyak perkara yang salah faham.
Salah satu ini yang kita anggap kata anak yang lahir daripada hubungan yang tidak sah itu adalah anak haram. Tidak. Syariat memuliakan setiap anak. Dia lahir dalam keadaan apa sekalipun. Nabi kata kullu maulud yulad alal fitrah. Setiap yang lahir ni lahir atas fitrah suci, tak ada dosa apa-apa. Itu lain pula subjek dia, jadi saya tak nak discuss di sana. Maka kafil ni dia kaki zina, maksudnya kaki perempuan. Satu hari, dan dia kaya raya. Dia kaya raya. Satu hari dia telah keluar untuk cari perempuan seperti biasa untuk dia melacuk. Maka dia bertemu dengan seorang perempuan yang muda, yang cantik kan. Dia pun tanya, berapakah bayaran kamu? Selepas dia tetapkan bayaran, dia pun bawa pulang. Bila bawa pulang, perempuan tu menangis teresak-esak. Maka dia kata, wahai perempuan, dia kata, aku bukan paksa kamu. Dia kata, aku telah bayar kepada kamu bayaran yang besar. Dia kata, jumlah yang besar. Aku bukan paksa kamu. Kenapa kamu menangis? Perempuan ni kata, kalaulah bukan keadaan yang terpaksa, terdesak, saya aku tak akan melakukan perkara ini. Kata, aku melacur diri ini bukan kerana aku suka, tapi keadaan yang mendesak aku. Mendengar kata-kata perempuan tu, kafil bebaskan dia. Kafil kata, ambil semua duit ni dan pergi, dan doalah minta keampunan untuk aku. Mudah-mudahan Allah ampunkan aku. Dia kaki perempuan. Pada malam tersebut kafil meninggal dunia. Malam tu juga dia meninggal dunia. Nama dia Kifl, bukan kafil, Kifl. Pada keesokan harinya, semua orang berkumpul. Bila dapat tahu kata Kifl, semua orang tahu kata dia, semua orang tahu dia kaki perempuan. Jadi bila dia orang tahu dia meninggal, semua pergi berkumpul nak tengok. Maka mereka terlihat tertulis dekat pintu rumah dia, innallaha qad ghafara lil Kifl. Sesungguhnya Allah telah ampunkan Kifl. Mereka tak tahu siapa yang tulis tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan malaikat untuk sampaikan kepada orang di sekitar itu, untuk beritahu mereka supaya mereka kendalikan, uruskan jenazah Kifl seperti seorang Islam. Dengan satu kali taubat saja kan, dia seumur hidup dia buat zina, dia bebaskan perempuan tu dan dia kata, mintalah ampun untuk aku. Allah terus utuskan malaikat tulis, kata, sesungguhnya Allah telah ampunkan Kifl. No point kita nak sangka buruk dengan orang dan sebarkan keburukan orang lain. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah kata, kami lagi tahu siapa di kalangan kamu yang lebih bertakwa. Jadi jangan sembang kencang, kata saya itu, saya ini, saya hebat. Allah kata, kami lagi tahu sebenarnya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kerana sayang aku pada umat aku, di hari penghisaban nanti aku akan minta, ya Allah, bagilah aku yang hisab umat aku supaya aku dapat maafkanlah dosa dia kan, kalau lebih kurang tak apalah. Umat aku sayang sangat dia orang. Sampai doa yang setiap Nabi dapat khas, Nabi Sulaiman dah doa, semua Nabi dah doa. Nabi kata, tak nak, sebab aku nak gunakan untuk beri syafaat kepada umatku di mahsyar nanti, di hari penghisaban nanti. Nabi tak doa pun, Nabi sayang sangat. Nak bagi tahu kata Nabi begitu sayang kepada kita, Nabi tak gunakan pun doa itu. Maka Nabi SAW bersabda, Allah tak akan benarkan. Nabi minta apa? Untuk Nabi yang hisab, Allah tak benarkan. Dan Nabi SAW bersabda, tahukah kamu sebab apa? Sahabat kata, mana kami tahu? Sebab Rasulullah SAW bersabda, kerana Allah Subhanahu Wa Taala pengampun, lebih maha pengampun daripada aku. Mungkin ada perbuatan umatku yang aku pun tak mungkin maafkan, tak mampu maafkan mereka, tapi Allah mampu maafkan mereka. So Allah lebih arhamur rahimin. Mungkin Nabi lihat kita punya dosa pun, Nabi kata, mungkin aku pun tak dapat maafkan kamu,
Tapi Allah tak kisah. Allah bawalah dosa, lau balaghat dhunubuka ananas sama. Langit siapa pun tak pernah lihat. Yang kita nampak biru ni adalah cahaya matahari. Langit siapa pun tak pernah lihat lagi. Allah kata, wahai anak Adam, kau buatlah dosa sehingga cecah langit. Langit pertama pun siapa pun tak pernah tengok lagi. Siapa pun tak pernah tengok lagi. Itu bukan langit tu, itu cahaya saja. Dan kamu minta, fastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Buatlah dosa sampai ke langit dan mintalah ampun. Sekali ini saya aku akan ampunkan semua dosa kamu dan aku tak kisah sedikit pun. Itu Allah. Dia tak perlu nak cerita tentang dosa kita depan orang lain. Saya dah buat ini, saya dah buat itu kan. Kita buat itu pun dapat dosa. Israr, maksudnya cerita kepada orang tentang dosa saya itu. Tak perlu, diam saja, jangan cerita. Minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Paling mudah, jangan cerita keburukan orang lain, Allah akan tutup keburukan kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kita bukan malaikat. Kita nak sebarkan keburukan orang. Kita kata, kamu telah cemarkan imej Islam. Setakat ni apa yang kita buat? Yang kita dah cantikkan sangat imej Islam, apa yang kita dah buat? Kita pun sama juga kan, kadang baik, kadang buruk, kadang buat dosa. Allah tak minta perfection pun. Allah kata, faman saqulat mawazinu, baik buruk, siapa punya kebaikan lebih sikit masuklah syurga. Allah. Sebab tu Allah kata, nanti viral pula saya punya video ni kan. Tapi sebenarnya tak boleh dalam apa, at any cost. Ada dalil dalam Quran dan Sunnah, tidak dibenarkan sesekali. Tak boleh. Kisah, kalau nak dalil, kisah ni berlaku di zaman Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an pada malam hari dia akan ronda kan, dia akan ronda. Dia terdengar bunyi muzik. Sebelum tu dia ada dengar, dia terdengar bunyi muzik. Maka dia pun panjat dinding rumah orang tu, dia masuk dalam. Dia nampak orang tu tengah minum arak dengan ada seorang perempuan hamba menari. Umar kata, engkau telah buat dosa yang besar. Dia kata kepada Umar, dia jawab balik, wahai Umar, kata, aku minum arak, aku buat satu dosa besar. Hamba ni adalah hamba aku. Dia kata, aku buat dosa satu besar. Tapi engkau telah buat 3 dosa besar. Kau masuk rumah aku tanpa minta izin, dosa besar. Kamu spy aku, dosa besar. Kamu sangka buruk dengan aku, dosa besar. Bila dengar kata-kata ni, Umar tak cakap satu patah. Umar terus U-turn dan Umar keluar daripada situ. Tak cakap apa pun. Selepas beberapa lama, mereka berdua bertemu kembali. Kisah ni famous, bertemu kembali. Umar radhiyallahu anhu pergi ke telinga sahabat ni. Umar kata, sesungguhnya aku tak pernah cerita tentang apa yang aku lihat pada malam tu kepada sesiapa pun. Aku tak cerita kepada siapa pun. Maka dia pun kata kepada Umar, wahai Umar, aku pun tak pernah minum arak lagi daripada malam tu. Kata, aku tak pernah. Ini sahabat. Kerana tindakan lanjut yang mereka ambil tu boleh memecahkan, menghancurkan kebatilan. Umar diam selepas dia lihat perkara itu, menyebabkan sahabat ni malu atas perbuatan dia. Ghairat dia, malu. Tapi dah sampai zaman kan, tak ada malu lagi. Malu dah hilang. Banyak azab virus ni kan, ta'un, Allah turunkan bila hilangnya sifat perasaan malu di satu masyarakat ni. Bila tak ada lagi sifat malu, maka Allah akan sebarkan penyakit ta'un, penyakit virus. Kita bagilah nama apa sekalipun kan, corona ke apa saja virus, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana perbuatan kita. Betul saya sebut, dalam keadaan ni kena banyak bertaubat, banyak minta ampun kepada Allah. Jangan segan silu untuk beritahu yang kita telah buat salah. Kita kena bertaubat. Tak perlu sebut apa dosa yang kita buat, tapi bertaubatlah kepada Allah. Itu Allah kata, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang keadaan macam ni kan, penyakit, kena banyak taubat,
bangun menangis di depan Allah, ya Allah, saya sendiri banyak salah yang saya buat. Bertaubat kepada Allah. Kita buat solat hajat alhamdulillah, tapi taubat kena buat. Taubat penting. Nabi Musa AS, di zaman Nabi Musa AS, bila Nabi Musa bawa kaum dia keluar istisqa untuk minta air hujan kan, bila hujan berhenti musim-musimat, bila berlaku kemarau, maka penyakit akan jadi am, macam-macam penyakit akan keluar. Bila hujan turun, Allah turunkan rahmat, Allah akan bersihkan semua penyakit-penyakit ni. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punyalah sibuk dengan robot kan, dengan sains, dengan teknologi, sampai kita lupa nak kaji kebesaran, kerahiman, kerahmatan Allah. Apa yang Allah turunkan hujan tu pun tak pernah kaji. Kita kaji pun daripada scientific point of view kan. Kita kaji daripada point rahmat Allah. Allah turunkan rahmat ni sebenarnya untuk hapuskan penyakit. Hujan ni rahmat. Bila hujan turun, orang yang angkat tangan berdoa pun Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan, Allah akan terima. Allah akan terima segala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang berdoa, dia angkat tangan, dia doa kan, waktu hujan turun, Allah akan terima doa dia. Jadi kita sibuk dengan benda-benda, tapi kita lupa kepada kebesaran, kerahiman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk dengan kaji apa, robot lah, itulah, inilah kan. Tadi saya dengan kawan saya dalam kereta, tiba-tiba nampak kereta mewah. Saya pun tak tahulah, sports car mewah sebelah kiri. Kawan saya bagi tahu, saya kata, apa perkara yang nak bangga, robot je kan. Maksudnya mesin saja, motor saja, apa yang kita nak bangga kan. Allah ciptakan diri saya lebih hebat daripada motor tu. Allah ciptakan manusia lebih hebat daripada kereta tu. Tapi manusia punya gila dia sampai dia lupa daratan. Dia pun tak tahu apa, kat mana dia letak diri dia. Diberi nilai kepada kenderaan tersebut, kepada robot, kepada motor, kepada auto, apa saja nama yang kita berikan, dan dia rasa bangga dengan robot tu. Diri dia tak pernah bangga. Allah kata, wahai manusia, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan kamu. Dia muliakan kereta tu. Dia kata, aku duduk dalam kereta barulah aku mulia. Allah kata, sepatutnya kereta tu pun mulia kerana kamu. 3 minit. Sepatutnya kereta tu mulia kerana kamu. Ni kamu mulia kerana kereta tu. Anak Adam lah mulia. Allah kata, kamu mulia, kemuliaan kamu kan. Kamulah terbaik. Kamu pergi cipta satu, kamu kata itu yang mulia. Kalau saya duduk dalam tu, saya akan mulia. Kita banyak perkara yang kita perlu muhasabah. Kalau tidak, kita lama-kelamaan kan, kita akan menuju kepada kehancuran. Kita akan mula fikir seperti mana orang-orang gila fikir, orang-orang yang apa, dah lupa kepada diri sendiri fikir, lupa kepada Tuhan dia, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Sekali Harun al-Rashid dia lalu, Bahlul rahimahullah, Bahlul ni adalah wali Allah. Dia lalu, Harun al-Rashid lalu depan Bahlul. Bahlul kata, wah Harun, dia kata Nabi aku pun dulu pemimpin juga, tak ada pun protokol macam ni. Tak ada pun protokol macam ni, dia kata, dengan kau punya bodyguard, dengan itu. Dia kata Nabi pun pemimpin juga, pemimpin yang paling hebat, paling besar. Kita yang lebih-lebih sangat kan. Ada satu bab yang kita akan belajar, bab ma jaa fit tamaduh, bab yang kita minta orang puji kita ataupun kita mahu orang puji kita depan orang ramai. Ini bab seterusnya yang kita akan belajar, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Itu pun tak boleh. Muawiyah radhiyallahu anhu sekali dia masuk dalam satu majlis, semua orang bangun untuk beri penghormatan kepada beliau. Maka Muawiyah kata, duduk. Sesungguhnya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang nak kedatangan dia disambut dengan berdiri, maka hendaklah dia menempah tempat baginya di dalam api neraka. Tak boleh. Nabi masa masuk kota Mekah, suatu fatah Mekah, kemenangan, Nabi tunduk, Nabi letak kain atas kepala. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Itu Nabi baca. Apa masuk dia dalam satu perkataan, ya Allah, semuanya engkau yang buat, bukan aku. Kami tak buat apa-apa. Kemenangan ni kerana kamu. Okey, azan kita berhenti sekejap.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. Muslimin muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa sahaja yang kita baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita berniat untuk beramal dengan hadis-hadis ini. Imam Bukhari rahimahullah berkata bahawa sesungguhnya kami menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beramal dengan hadis-hadis tersebut. Cara nak hafal hadis adalah dengan beramal dengan hadis-hadis tersebut. Jadi marilah kita berniat untuk beramal dengan hadis-hadis ini.
Bila kita beramal, kita dah hafal lah kan? Bukan setakat kita dah hafal, kita dah beramal dengan apa yang kita belajar, apa yang kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah penting kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat petunjuk daripada Allah dan Rasul. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sesungguhnya telah datang kepada kamu nur, iaitu Nabi, dan kitab suci. Jadi Nabi sampaikan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan daripada kita. Saya selalu sebut, sebenarnya kita punya kehidupan yang Allah berikan ini adalah untuk kita berusaha untuk menjadi seorang yang layak memasuki syurga Allah. Dengan adanya sifat-sifat keji dalam diri kita, mazmumah, kita belum layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bersihkan diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalaulah kita sucikan diri kita daripada semua sifat mazmumah ni, kita telah berjaya. Kalau tidak, kita binasa. Kita nak kejayaan, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Keburukan memang akan ada dalam diri kita. Kita kena sucikan sehinggalah kita suci, sehinggalah dalam diri kita tak ada benci kepada sesiapa pun, sehinggalah kita tak nampak dah kesilapan sesiapa pun, sehinggalah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaling batu kan, kepala Nabi kena batu, Nabi jatuh, leher Nabi kena parit dalam peperangan Uhud. Maka sahabat-sahabat ingat Nabi dah meninggal, dah wafat. Mereka mula menangis, teresak-esak. Bila Nabi SAW sedar diri, sahabat kata, sekarang doalah ya Allah untuk Allah hancurkan mereka. Nabi angkat tangan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, mereka tak kenal aku, mereka tak mengetahui kebenaran. Itu dalam keadaan itu Nabi dah tak nampak apa pun selain daripada kasih sayang. Bila seorang capai tahap ini, maksud dia tak nampak apa pun, dia nampak hanya kebaikan saja, maka dia telah menjadi seorang yang layak memasuki syurga. Dia nampak kebaikan orang saja, dia nampak semua orang baik. Orang yang pandang kebaikan orang, kebaikan itu akan datang dalam diri dia. Orang yang pandang keburukan orang lain, dan dia cerita pula, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mati selagi keburukan itu tak datang dalam diri orang itu. Orang itu akan mula buat perkara yang sama. Jadi jangan cerita. Itu sahajalah, saya pun tak nak panjangkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita beramal. Itulah cara kita nak menghafal, mengingati pelajaran adalah dengan beramal dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala redha kita, dan semoga kita dapat sucikan hati kita daripada segala keburukan, kebencian, dan Allah tanamkan kasih sayang seperti mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak selawat. Ustaz saya pesan kalau nak belajar hadis ni, banyak berselawat supaya kita ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah untuk kita memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena buat hubungan dengan banyak selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.